18 tahun yang lalu, anak perempuan kepada salah seorang sultan paling berkuasa di Malaysia menjadi tajuk utama apabila dia berkahwin dengan seorang lelaki Perancis biasa bernama Aubrey. Tetapi tidak semua orang gembira dengan perkawinan itu. Menurut laporan, ayahnya pada mulanya menentang perkawinan itu. Namun, walaupun menghadapi cabaran, pasangan itu tetap enggan melepaskan satu sama lain. Jadi, bagaimana seorang putri dan orang biasa berjuang demi cinta mereka? Apakah pengorbanan yang mereka lakukan untuk bersama? Dan apa yang berlaku kepada mereka 18 tahun kemudian? Tonton video penuh untuk mengetahui jawabannya. Jangan lupa untuk suka dan langgan. Mari kita mulakan. Keluarga Diraja Selangor adalah salah satu keluarga diraja tertua, terkaya, dan paling berkuasa di seluruh Malaysia. Di kepala keluarga ini berdiri Sultan Saharudin, Sultan Selangor semasa, dan salah satu tokoh diraja yang paling dihormati di negara ini. Baginda mempunyai beberapa orang anak, dan antara mereka ialah seorang putri yang membesar menjadi salah seorang ahli keluarga diraja Malaysia yang paling dikagumi. Namanya Tengku Zatasha, dan kisahnya merupakan salah satu kisah cinta diraja yang paling luar biasa pernah disaksikan di Malaysia. Puteri Zatasha dilahirkan pada 12 Oktober 1973. Zaman kanak-kanaknya tidak terlepas daripada kesukaran. Ibu bapanya bercerai ketika beliau baru berusia 14 tahun. Beliau menerima pendidikan awal di Kuala Lumpur. Beliau kemudian berpindah ke London untuk melanjutkan pelajaran menengah di sebuah sekolah awam, sebelum memperoleh ijazah sarjana muda sastra dalam bahasa Spanyol dan Perancis dari University Middlesex di London. Selepas tamat pengajian, beliau boleh sahaja memilih kehidupan mewah di dalam istana, tetapi beliau memilih untuk bermula dari bawah seperti orang lain. Beliau tidak pernah mahu bergantung kepada statusnya. Selepas universiti, Zatasha bekerja dalam pelbagai pekerjaan, termasuk sebagai executive account di Barcelona, pengurus kaunter harapan di sebuah hotel di London, dan penulis di New Straits Times di Kuala Lumpur. Sepanjang tempoh ini, beliau tidak pernah mendedahkan bahawa beliau adalah seorang putri kerana beliau mahu dilayan seperti rakan sekerja yang lain, tanpa perhatian atau keistimewaan khas. Minat mendalam beliau terhadap Perancis akhirnya membawanya ke Paris, di mana beliau mendaftar di University Sorbonne. Beliau tinggal di sebuah apartemen studio kecil dan menaiki metro setiap hari. Beliau sering berulang-alik hampir 2 jam hanya untuk menghadiri kelas malamnya, sambil bekerja sepenuh masa di Ibu Pejabat L'Oreal di Paris sebagai pengurus komunikasi korporat antarabangsa. Dalam tempo ini, pada tahun 2005, beliau bertemu dengan seorang pembikin filem Perancis bernama Aubrey Menesson melalui rakan-rakan bersama. Aubrey, yang berasal dari Paris, diminta untuk membawa Zatasha mengenali bandar itu, yang masih baru di sana, dan dia dengan cepat jatuh hati kepadanya. Tidak lama selepas itu, mereka menikmati makan malam romantik bersama. Tetapi tanpa diketahui Aubrey, wanita yang duduk di hadapannya itu bukanlah pelajar biasa. Dia sebenarnya seorang putri sebenar. Selama 3 bulan pertama hubungan mereka, Aubrey langsung tidak tahu siapa sebenarnya wanita yang sedang dia jalin hubungan dengannya. Zatasha memperkenalkan dirinya hanya sebagai anak kepada seorang diplomat, tidak lebih daripada itu. Aubrey jatuh cinta dengan personality, kecerdasan, dan jenaka Zatasha, tanpa sedikit pun menyadari rahasia luar biasa yang sedang disimpannya. Aubrey hanya mengetahui kebenaran itu secara tidak sengaja apabila dia terjumpa sekepingkat daripada ayah Zatasha yang memaparkan gambar sultan lengkap dengan pakaian diraja. Pendedahan itu benar-benar mengejutkan. Zatasha kemudian menjelaskan mengapa dia menyembunyikan identitinya. Dia berkata, "Saya tidak pernah memberitahu sesiapa kerana saya mahu orang menghargai saya kerana siapa saya sebenarnya, bukan kerana gelaran saya. Status saya sering menarik persahabatan palsu dan perhatian yang tidak ikhlas, dan saya mahu mengelakkan perkara itu." 6 bulan selepas mereka bertemu, pasangan itu pergi ke Malaysia untuk bercuti. Aubrey kemudian mengakui bahawa dia sangat gemetar, tertanya-tanya sama ada keluarganya dan rakyat Malaysia akan menerimanya. Sebaik sahaja mereka tiba, dia mula memahami betapa besarnya kedudukan sebenar Zatasha. Dia melihat orang ramai tunduk hormat di hadapan Zatasha, sesuatu yang benar-benar asing baginya. Ia adalah dunia yang tidak pernah dia alami sebelum ini. Tetapi cabaran terbesar masih menantinya di hadapan. Aubrey ingin mengahwini Zatasha, dan itu bermakna dia perlu meminta restu daripada ayahnya, Sultan Selangor. Sultan itu tidak terus yakin. Seorang rakyat biasa dari Perancis tanpa gelaran diraja, tanpa latar belakang bangsawan, dan tanpa sebarang hubungan diraja bukanlah suami yang dibayangkan untuk anak perempuannya. Akibatnya, pada mulanya beliau menentang perkawinan itu.
Selama 2 tahun, Zatasha dengan sabar berusaha meyakinkan ayahnya untuk menerima hubungan mereka. Akhirnya penentangan Sultan menjadi reda dan Baginda akhirnya merestui pasangan itu. Majelis perkawinan mereka diraihkan dalam beberapa peringkat. Majelis agama berlangsung pada November 2007 di Masjid Besar Paris. Selepas itu, pasangan pengantin baru meraihkan bersama rakan-rakan di atas sebuah bot yang berlayar di sepanjang Sungai Seine. Kemudian, pada Februari 2081, majlis resepsi diraja yang megah telah diadakan di Istana Alam Shah di Klang, dihadiri oleh kira-kira 500 tetamu. Bagi Aubrey, berdiri di dalam istana di Raja Malaysia yang dikelilingi oleh tradisi berabad-abad lamanya, ibarat impian yang hanya beberapa tahun lalu kelihatan hampir mustahil menjadi kenyataan. Sebelum perkawinan, Aubrey telah memeluk agama Islam. Beliau diberikan nama Islam Rahim yang bermaksud belas kasihan, kemurahan hati, dan kebaikan. Apabila Zatasha mendengar nama itu dan mengetahui maksudnya, beliau berkata ia memang sempurna, tepat seperti pribadi beliau. Selepas perkahwinan, pasangan itu memutuskan untuk meninggalkan kehidupan mereka di Paris dan berpindah secara tetap ke Kuala Lumpur. Ia bukan keputusan yang mudah untuk Aubrey, tetapi beliau sanggup melakukan apa sahaja untuk wanita yang dicintainya. Beliau segera menyesuaikan diri dengan budaya Malaysia. Beliau mendaftar dalam kelas bahasa Malaysia dan bertekad untuk mengintegrasikan diri secepat dan sepenuhnya yang mungkin. Pada tahun 2010, Zatasha dan Aubrey bersama-sama menubuhkan Originalo, sebuah syarikat pertama seumpamanya di Malaysia yang menawarkan penginapan hotel, rawatan spa, dan makan di restoran, semuanya dibungkus sebagai kotak hadiah mewah. Aubrey juga menulis sebuah buku tentang kisah cinta luar biasa mereka yang bertajuk My Princess, The Sultan and I. Tetapi kehidupan mereka bersama bukan sekadar tentang perniagaan dan buku. Pasangan itu berkongsi minat mendalam terhadap pengembaraan dan suka melancong. Sepanjang tahun-tahun bersama, mereka telah menjelajah ke pelbagai destinasi di seluruh dunia, mencipta kehidupan yang penuh dengan pengalaman, penemuan, dan kenangan yang tidak dapat dilupakan. Mungkin itu salah satu sebab mereka tidak pernah mempunyai anak. Walaupun mereka tidak pernah menyatakannya secara terbuka sebagai satu pengorbanan, mereka kelihatan benar-benar bahagia dengan kehidupan yang telah mereka bina bersama. Hari ini, hampir 18 tahun telah berlalu sejak perkahwinan mereka, namun hubungan mereka masih kelihatan sekuat dahulu. Aubrey kini berkhidmat sebagai pengarah Light Targets di Malaysia, sebuah syarikat yang pakar dalam reka bentuk dan pelaksanaan pencahayaan. Beliau juga memegang saham dalam franchise Cold Stone Creamery di Malaysia dan merupakan seorang pelari maraton yang aktif. Tengku Zatasha pula tidak pernah berhenti memberi sumbangan. Beliau berkhidmat sebagai penaung dan penyokong aktif kepada pelbagai badan amal dan organisasi komuniti, bekerja rapat dengan program-program yang menyokong kanak-kanak kurang bernasib baik, keluarga yang rentan, dan individu yang menghadapi keadaan sukar. Mereka yang mengenali beliau menggambarkan Tengku Zatasha sebagai seseorang yang tidak sekadar menghadiri acara. Beliau terlibat secara pribadi dalam setiap usaha kebajikan yang beliau sokong. Apabila ditanya tentang rahsia perkahwinan mereka yang kukuh, Zatasha berkata bahawa kejujuran, komunikasi, dan sentiasa mengutamakan satu sama lain adalah asas hubungan mereka. Aubrey menambah bahawa perkahwinan yang berjaya memerlukan kita belajar untuk berfikir kurang sebagai individu dan lebih sebagai satu pasukan, dengan memberi tumpuan kepada hubungan itu sendiri dan bukan hanya kepada diri sendiri. Adakah anda rasa inilah rahsia sebenar untuk perkahwinan yang bahagia? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Dan itu sahaja. Jika anda menikmati video ini dan mahukan lebih banyak video seperti ini, pastikan anda tinggalkan tanda suka di bawah sebagai tanda penghargaan. Dan jika anda belum melakukannya, anda memang patut melanggan. Langgan saluran saya dan tekan ikon loceng supaya anda akan diberitahu setiap kali saya memuat naik video baharu setiap minggu. Jumpa anda dalam video seterusnya.